أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'. Yang dimuliakan dan yang dikasihi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, para asatizah dan hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dikurniakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita menghadapi menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Moga-moga kita dapat sampai lagi kepada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amal ibadat yang kita lakukan pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya, insya-Allah. Amin. InsyaAllah pada hari ini saya ingin kongsikan ilmu yang berdasarkan kitab Hidayatus Salikin. Pada bab yang keempat, fasal kelima, pada menyatakan bakhil dan kasih akan harta. Adapun al-bukhul wal hubbul mal, iaitu bakhil dan kasih akan harta, maka iaitu sifat yang dicela oleh syarak, iaitulah yang sebesar-besar yang membawa kebinasaan di dalam akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ila akhir ayat. Yang bermaksud, dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, dengan menyangka itu adalah baik bagi mereka. Apa maksudnya? Jangan kita menyangka apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kemewahan, harta, lalu kita melakukan sikap bakhil, kedekut untuk kita sedekah, melakukan sedekah, membantu orang lain, orang yang memerlukan, orang yang lebih susah daripada kita.
Jangan kita menyangkakan itu lebih baik, kerana kita merasakan harta yang ada pada kita itulah kita cari sendiri. Kita menyangka begitu. Kita lupa bahawa harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapat itu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala sambung, apabila mereka menyangka itu lebih baik, sikap bakhil itu lebih baik, maka Allah Taala menyambung, bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu, iaitu sifat bakhil itu adalah buruk bagi mereka. Kerana apa? Kerana nanti di akhirat Allah Ta'ala akan kalungkan rantai pada leher mereka yang diperbuat daripada api neraka sebagai seksaan atas kebakhilan mereka di atas dunia dulu. Kerana Allah Ta'ala telah menciptakan hamba-Nya ada di kalangan yang kaya, ada di kalangan yang miskin, ada di kalangan yang senang, ada di kalangan yang susah. Maka yang senang, yang kaya membantu kepada yang susah, yang miskin. Tanggungjawab. Dan tanggungjawab bagi orang yang susah dan orang yang miskin adalah khidmat mereka kepada orang senang dan orang kaya. Baru adil. Bukan kerana apabila kita susah kita minta kepada orang. Kita minta saja. Tak boleh juga. Dan apabila diberikan kepada kita, maka hendaklah kita membalasnya dengan berkhidmat kepada mereka. Jangan bila dah dapat kita pula sombong. Kita dapat kita sombong pula. Tak boleh. Baik. Sabda Nabi SAW, Iyyakum wal bukhl fa innahu ahlaka man kana qablakum. Maksudnya, takutilah olehmu akan bakhil, kerana bahawasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Baik, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umat-umat yang terdahulu ditimpakan bala, ditimpakan azab kepada mereka, salah satunya berpunca daripada bakhil. Salah satu puncanya bakhil, kedekut, sayangkan hartanya, takut nak bersedekah, takut nak membantu orang. Salah satunya. Baik. Dan satu kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada Sa'labah, yang asalnya seorang miskin meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada beliau supaya dikurniakan kesenangan, kerana dah tak tahan dengan kesempitan hidup. Diceritakan Sa'labah ini hanya mempunyai sehelai pakaian. Itulah pakaian yang digunakannya, dan itu juga pakaian yang digunakan oleh isterinya. Kita boleh lihatlah betapa dhaifnya Sa'labah ni. Apabila dia memaksa kepada Nabi SAW untuk mendoakannya, maka akhirnya Nabi SAW doakan, dan Nabi SAW berikan modal kepadanya, iaitu kambing sepasang untuk dijaga, dibela. Maka dengan kehendak Allah, beranak pinaklah kambing-kambing yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu, sehinggakan Sa'labah ini menjadi seorang yang sangat sibuk dah. Jadi seorang yang sangat sibuk.
dulu istiqamah untuk pergi solat berjemaah. Lama kelamaan apabila Allah Ta'ala takdirkan kepada dia menjadi seorang yang sibuk, maka satu waktu sudah ditinggalkan, tidak lagi dapat berjemaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir pada kisah tersebut apabila turunnya perintah zakat, maka dia enggan untuk membayar zakat. Bakhillah. Dia mengatakan kepada amil yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang amil kepada beliau untuk minta zakat, lalu dia katakan ini adalah harta kurniaan baginda. Dia tidak mahu membayar zakat. Dan seterusnya, apabila beliau merasakan apa yang dilakukan itu salah, maka dia nak membetulkan keadaan dan dia ingin membayar zakat kepada Rasulullah. Rasulullah tak terima. Kerana apa? Ni dia, asal muasalnya bakhil. Apabila Allah Ta'ala ujinya dengan kesusahan, dia redha. Tetapi apabila Allah Ta'ala ujinya dengan kesenangan, dia dah lupa. Dia dah lupa dah. Apabila sampai perintah untuk membayar zakat, dia tidak mahu membayarnya. Dia enggan membayar zakat. Dan berlawanan dengan sifat bakhil ini adalah sifat murah hati, dermawan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa dipeliharakan akan dirinya daripada bakhil, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakha syajaratun tanbutu fil jannah, fala yalijul jannata illa sakhi, wal bukhl syajaratun tanbutu fil nar, fala yalijun nara illa bakhil." Murah hati itu satu pohon daripada yang terdapat di dalam syurga. Murah hati itu, dermawan itu, maka tiada masuk syurga melainkan orang yang murah hati. Dan bakhil itu satu pohon daripada api neraka, maka tiada masuk ke dalamnya melainkan orang yang bakhil. Baik. Kerana sifat bakhil ini adalah satu sifat yang dicela oleh syarak, maka siapa yang melakukan sifat ini maka mendapat natijah yang tidak baik. Mudaratnya ialah akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Bahkan orang yang murah hati, baik, kalau mengikut dalam kitab ni banyak lagi dalam fasal ni, orang yang murah hati ini akan dimasukkan ke dalam syurga kerana kemurahan hatinya, mengeluarkan hartanya ke atas jalan Allah, bersedekah, membayar zakat, membantu orang-orang yang memerlukan, tanpa mengharapkan kepujian orang. Orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Dia melakukan sedekah, membantu, bukan untuk mendapatkan kepujian, tetapi semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Maka orang inilah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Apa Imam Ghazali kata?
orang yang melakukan kebaikan, kemurahan hati, dermawan, bersedekah, tetapi mengharapkan, di samping itu mengharapkan perhatian orang, mengharapkan kepujian orang. Ini adalah satu sifat yang dicela oleh syarak. Apabila ianya dicela oleh syarak, maka akan mendapat satu kesudahan yang tidak baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Dan hadis yang terakhir, as-sakhiyul jahil ahabbu ila Allah taala minal 'abidil bakhil. Orang-orang yang murah hati, yang jahil itu terlebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang abid, iaitu ahli ibadah yang bakhil. Maksudnya orang yang jahil, maksud jahil ni orang yang kurang pengetahuan, orang yang tak tahu. Orang yang jahil, dia tak tahu apabila dia bersedekah apa fadilatnya, apabila dia bantu orang apa yang dia dapat. Ni orang jahil, dia tak tahu. Kalau macam kita tahu sedekah ini apa fadilatnya, tetapi orang yang jahil, dia tidak tahu apabila dia bersedekah, apabila dia melakukan wakaf ke, infak ke, membantu orang yang susah, dia tak tahu apa fadilat khusus yang dia dapat, yang Allah Ta'ala peruntukkan. Dia tak tahu. Dia buat, dia bagi je. Dia suka untuk memberi makan orang susah. Dia suka untuk melihat orang susah ini dapat kesenangan sedikit. Orang ini lebih baik. Apa yang Nabi kata, orang ini lebih baik daripada ahli ibadah yang bakhil, kedekut. Ahli ibadah ni orang yang faham tentang agama, orang yang tahu tentang agama, orang yang tahu tentang kebanyakan fadilat-fadilat. Jadi dia tahu tentang agama, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada dia rezeki yang lebih, tetapi dia bakhil. Maka orang yang jahil tadi itu lebih baik daripada dia. Ini Nabi SAW sabdakan. Baik. Kadang-kala kita melakukan kebaikan, kita hanya ingin mendapatkan keredaan Allah. Kadang-kala kita lakukan kebaikan untuk perlihatkan kepada orang sebagai pengajaran untuk diikuti. Dan ada orang, ada kalanya kita melakukan kebaikan untuk mendapat perhatian, untuk mendapat puji-pujian daripada orang. Yang mana kita duduk yang mana satu, kitalah yang tahu. Kita tahu yang mana. Walaupun orang kata ini buat baik ni nak dapat puji orang lah, itu dia kata. Tetapi diri kita tahu, Allah Ta'ala tahu apa niat kita. Apa orang nak kata, terpulang. Asalkan niat kita susun betul-betul, ikhlas, lakukan kebaikan itu dengan ikhlas hati, semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ja'alallahu waliyan lahu illa 'alal sakha' wa husnil khulq. Tiada menjadikan oleh Allah akan aulia'nya melainkan atas murah hati dan baik perangai. Baik. Rasulullah kata, Allah Ta'ala jadikan para aulia' ni wali-wali,
salah satu sifat yang kita boleh kenal para wali, iaitu dia ni murah hati. Murah hati dan baik perangai. Ni, mana ada wali yang buruk perangainya? Wali Allah. Mana ada wali Allah yang bakhil? Tak. Sebab itu wali Allah adalah orang yang murah hati. Dia tidak meletakkan dunia di hadapan, dia meletakkan akhirat di hadapan, dan dunia itu sebagai jambatan. Ini kita sama-sama kita susunkan niat kita macam tu. Jangan kita letakkan dunia di depan, akhirat di belakang. Kejar dunia untuk mencari harta, himpun harta, kumpul harta, bertimbun-timbun. Akhirnya sampai kadang-kala ibadat pun dah menjadi kurang. Hendaklah kita sama-sama letakkan akhirat itu di depan. InsyaAllah dunia akan mengikuti, dan akan mendapat kebaikan di akhirat, insyaAllah. Moga-moga sedikit perkongsian ilmu ini adalah untuk memperingatkan diri saya sendiri dan juga muslimin sekalian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat yang besar buat kita, supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada melakukan sikap bakhil. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita salah seorang hamba-Nya yang ikhlas untuk melakukan kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala mengangkat, perkenankan, terima segala amal kebaikan yang kita lakukan. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk menerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semua di dalam syurga bersama dengan baginda. Moga-moga setiap doa kita, setiap hajat kita, setiap permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.